Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu walaupun tak dirancang. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang baik, menyuburkan iman, kerana menuntut ilmu ni atau menghayati ilmu akan menjadikan kita orang yang lebih baik di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik, pada pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi kitab yang istimewa ini, namanya Al-Adabul Mufrad. Bagi tuan-tuan yang memiliki kitab ni, tolong buka pada muka surat ke-25. 25 Bagi tuan-tuan memiliki kitab Adabul Mufrad, ya Muhammad Fadli, tolong buka muka surat 25, iaitu bab ke-11, bab man barra walidayhi zadallahu fi umrih, iaitu bab pada menyatakan siapa yang berbaik kepada ibu bapanya maka Allah akan memanjangkan usianya. Menarik kan? Ramai kalangan kita berdoa supaya panjang umur dengan tujuan untuk melihat anak-anak, untuk menikmati kehidupan, untuk mencapai satu harapan sebagainya, ya. Jadi doa minta panjang umur bukanlah satu kesalahan, bahkan dalam hadis pun menunjukkan Nabi menganjurkan kepada kita untuk berdoa sedemikian. Contohnya doa Anas bin Malik yang telah kita pelajari sebelum ni. Muhammad Iqbal, ahlan wa sahlan. Jadi hadis yang ke-22 dalam himpunan hadis-hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari ini adalah berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan sikap kita kepada ibu bapa kita. Hadatsana Asbagh bin Al-Farash qala akhbarani Ibn Wahab an Yahya bin Ayyub an Zabban bin Fa'id عن سهل بن معاذ عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله في عمره. Asbagh bin Abi Faraj mengatakan kepada kami, beliau berkata, Ibn Wahab mengkhabarkan kepadaku daripada Yahya bin Ayyub, daripada Zabban bin Fa'id, daripada Sahal bin Mu'az, daripada bapanya, beliau berkata bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang berbaik kepada bapanya maka beruntunglah dia, semoga Allah manjangkan, memberkati umurnya. Hadis ini menceritakan kepada kita lagi keutamaan buat baik kepada ibu bapa. Saya telah terangkan daripada kitab Adabul Mufrad ini yang merujuk kepada sikap, merujuk kepada perangai, merujuk kepada akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam kita meniti kehidupan. Kerana kehidupan tak lagi daripada berhubung dengan Allah dan bertali hubungan dengan manusia. Maka manusia yang paling utama untuk kita buat baik kepada mereka adalah ibu bapa kita. Kerana mereka merupakan sebab kedatangan kita ke muka bumi selepas ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah dia insan yang paling penting untuk kita raikan, yang kita hargai, yang kita berbudi kepadanya. Jadi dalam hadis ini kata para ulama, sebagai contohnya kalau kita perhatikan huraian dikemukakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ilyas Al-Bara Bangkawi menceritakan bahawa maksud hadis ini kalau kita lihat iaitu tuba. Apa makna tuba ni tuan-tuan? Siapa yang berbaik pada kedua bapanya maka tuba lahu. Tuba perkataan tayyib. Taba. Kalau orang Arab sebut ataballahu masa'akum, ataballahu sabahakum, semoga Allah menjadikan pagi kamu indah, pagi kamu baik, petang kamu baik, sebagainya. Jadi perkataan tayyib ataupun toba ni merujuk kepada kebaikan, keberkatan, keafiatan, kesihatan yang tidak ada noktahnya. Ataupun kata Imam Muhammad Ilyas Al-Bara Bangkawi lagi bahawa maksud kat sini adalah merujuk kepada satu nama daripada nama-nama syurga. Wallahu a'lam. Syurga ni ada berbagai-bagai nama. Darussalam, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuld. Jadi di samping itu, Tubah ni juga satu riwayat yang dikemukakan oleh para ulama hadis, maksudnya
salah satu nama daripada nama-nama syurga, ataupun satu nikmat yang bakal diperolehi oleh seseorang dalam syurga. Pokoknya, mata airnya, keindahannya, wallahu a'lam. Ini kata Imam Muhammad Ilyas Al-Barra Bangkawi, seorang ulama dari benua India yang mensyarahkannya, mengata bahawa ini adalah rujuk daripada Majma' Az-Zawaid. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid mengatakan Tuba ni merujuk kepada salah satu nama daripada nama-nama syurga ataupun kenikmatan yang bakal diberikan Allah kepada ahli syurga nanti. Ini adalah balasan bagi mereka yang buat baik kepada kedua ibu bapanya. Baik. Lagi maksud dalam hadis ini kalau kita perhati, ay la yudayyi'u umrah wa man burika fi umrihi yatadaraka fi yawmin wahid min fadlillah ma la yatadaraku ghayruhu fi sanati. Maksud keberkatan yang diberikan Allah kepada orang buat baik kepada ibu bapa ini yang merujuk kepada Yohana, bukan maksudnya panjang umur, dan kata ditambah umur, kerana umur itu telah ditetapkan, kata sebahagian daripada para ulama. Tapi ini maksudkan dengan penambahan yang disebut di sini adalah penambahan dari sudut berkatnya. Pernah tak kita lihat ada orang yang hidupnya pendek tapi umurnya tidak panjang, tapi jasanya cukup banyak sekali. Madai untuk kita kata Imam Nawawi, Imam An-Nawawi, Muhyiddin Abi Syaraf An-Nawawi, Imam mazhab Syafi'i yang terkemuka ni, umurnya ketika wafat cuma 46 tahun saja, tapi meninggalkan khazanah ilmu yang menjadi rujukan manusia tak selesai dibaca sampai ke hari ini. Berbagai kitab dalam berbagai disiplin ilmu telah pun dikarang oleh beliau pada umur yang pendek itu. Demikian juga Imam Syafi'i wafat pada usia 55 tahun, tapi jasanya kepada Islam, kepada ilmu, masya-Allah tabaraka wa taala, begitu hebat sekali. Jadi maksud para ulama yang mengatakan Nabi SAW kat sini beri keberkatan, tambah umur di sini adalah merujuk kepada tambah keberkatan, peranan, sumbangan seseorang dalam kehidupan walaupun umurnya tidak panjang. Ini pendapat pertama berkaitan dengan ziyaratun fil umur, yang merujuk kepada penambahan umur, maksud Nabi SAW itu. Jadi inilah dia yang dikatakan pandangan pertama. Ada yang mengatakan bahawa yuzadu min rizqihi, maksudnya ditambah ilmu, ditambah rezekinya. Rezekinya ada berbagai aspek lah, waktunya, keluarganya, anak-anaknya, pencariannya, pendapatannya. Jadi ini adalah juga keberkatan yang diberikan Allah SWT kepada seseorang. Ada orang anaknya cuma beberapa orang saja, 3-4 orang saja, tapi 3-4 orang itu jadi manusia berjasa padanya. Sudah tu menantu-menantunya baik-baik. Ada pula yang anaknya sampai 10 orang, 10 itu berbakti, walaupun ketika hidupnya dahulu hanyalah sebagai orang yang menguruskan dobi. Dobi pula dobi ni tuan. Ada orang kampung saya ingat lah, bahawa kehidupannya serba sukar, membersihkan kain baju rumah orang. Kehidupannya sempit, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, anaknya tidur bergelimpangan macam pelarian. Subhanallah, insya-Allah tabaraka wa taala. Tapi bila anak-anaknya membesar, masuk ke sekolah menengah, mula menunjukkan kemampuan yang sebenar, disuruh belajarnya. Ada yang late starter, yang lambat start, kena masuk ke universiti, dapat tawaran belajar luar negara, maka tiba-tiba sahaja tuan-tuan berdegit-degit anak-anaknya menjadi manusia yang hebat, mengeluarkan ayah dan ibu dari kesusahan hidup. Ini juga satu maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT, kata para ulama berpandukan kepada hadis ini. Jadi mungkin kerana seorang itu baik kepada ibu bapanya, maka keberkatan datang dalam hidupnya. Salah satu daripada bentuk keberkatan itulah rezeki yang hadir tak putus-putus. Hanif Abdul Rahman, barakallahu fiik. Kemudian ada juga mengatakan waqila qadha lahu anna qudiya lahu anna umruhu kaza wa in barra fa umruhu kaza zaid alaihi bi kaza sana. Ada pula pendapat yang mengatakan bahawa maksud keberkatan di sini adalah bila dia membuat kebaikan kepada ibu bapanya, maka dengan sebab itu ditambah lagi saki baki umurnya, kerana Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini juga satu maksud, kerana dalam hadis, dalam ayat mengatakan Allah Ta'ala ya'allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah lah yang memadamkan dan menambah, dan di sisi Allah itu terdapat umul kitab, iaitu segala tulisan ketetapan kehidupan kita di sisi Allah SWT. Ini juga penjelasan dikemukakan dalam kitab Majma'ul Bihar.
Jadi maksud keberkatan yang hadir dalam hidup seseorang itu natijah daripada kebaikan ibu bapanya. Natijah daripada kebaikan terhadap ibu bapanya telah saya jelaskan. Mungkin umurnya sama seperti yang telah ditetapkan, tapi banyaknya komponen kebaikan dalam hidup itu. Yang kedua, mungkin maksudnya di situ walaupun umurnya sekian tapi jasanya berbanding dengan orang yang umur sedemikian jauh lebih baik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, Zainal Ali karramallahu wajhah, kebanyakan mereka wafat berusia 60-an. Tapi jasanya untuk Islam memang tidak ada siapa dapat menandinginya. Nampak? Ini adalah satu aspek keberkatan yang hadir dalam hidup orang yang berbakti kepada ibu bapa mereka. Jadi tuan-tuan yang boleh sekalian, demikian juga maksud yang ketiga yang dikehendaki di sini, kata para ulama seperti penjelasan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Barra Bangkawi, ia juga mungkin merujuk kepada umur yang ditambah oleh Allah SWT. Umpamanya seorang itu baik pada ibu bapanya, maka Allah pun tambah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Ini adalah kuasa Allah SWT, kerana Allah berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah telah memadam dan menetapkan satu perkara itu. Ya. Baik, hadis yang berikutnya itu hadis yang ke-12 daripada kitab Adabul Mufrad. Bagi tuan-tuan yang belum memiliki kitab ni, bolehlah memiliki kitab ni, sangat baik tuan-tuan ya. Kerana ia mengandungi adab, akhlak dalam kehidupan. Alangkah pentingnya akhlak ini kerana ia penyempurnaan kepada iman sebenarnya. Jadi Imam Al-Bukhari telah pun mengarang banyak kitab. Antara kitab yang penting adalah kitab Adabul Mufrad yang ada di tangan saya ni. Inilah pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita secara lengkap. Walaupun kitab ni dah berusia lebih 1000 tahun. Imam Al-Bukhari wafat pada tahun 200 Hijrah lebih. Maka kitab ini pertama kali diterjemah dalam bahasa Melayu secara lengkap ya. Ustazah Kamisa, ahlan wa sahlan. Bab yang ke-12, bab la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Bab pada menyatakan tidak memohon ampun untuk ibu bapa yang musyrik. Ya. Haddatsana Ishaq قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قوله كما ربياني صغيرا. بسم الله. فنسختها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ishaq meriwayatkan kami, beliau berkata, Ali bin Husain mengkhabarkan kepada kami, beliau berkata, bapaku beritahu kepadaku daripada Yazid Nahwi, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah SWT yang berarti, jika salah seorang ataupun keduanya telah lanjut usia, maka janganlah kamu berkata kepada kedua-duanya. Ini petikan daripada surah Isra ayat 23 sehingga ayat sebagaimana mereka mendidikku sejak kecil, iaitu ayat ke-24 surah Isra. Namun begitu, ayat tersebut telah dinasahkan, dihapuskan oleh ayat daripada surah Bara'ah, iaitu surah Taubah. Tidak sepatutnya bagi Nabi SAW dan orang yang beriman memohon keampunan bagi orang musyrik, walaupun mereka itulah kaum keluarga, setelah jelas bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Surah At-Taubah ayat 113. Baik, hadis ini lagi menceritakan kepada kita tentang keutamaan buat baik kepada ibu bapa. Ayat yang dijadikan sebagai istishhad. Aina tamam. Muhammad Nur Badnisha, kalau ada peluang kongsilah, share lah video ni kepada teman-teman kita yang lain. Jemput mereka untuk hadir dalam majlis ilmu. Walaupun dalam kesibukan waktu pagi menguruskan diri, boleh saja dengar Mazhar Sulung, jangan lupa Kahar Sainuddin, share kepada adik-adik kita, kepada pasangan kita, anak-anak kita yang mungkin jauh daripada kita, pada kat Korea, universiti dan sebagainya. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat makanan untuk rohani kita pada pagi ni. Baik, dalam hadis ini menceritakan bahawa berpandukan kepada ayat daripada surah Isra, larangan untuk kita berkata satu perkara yang tidak elok kepada ibu bapa kita. Ini bahasa Melayu kita lah. Nanti dulu, jap. Ini adalah perkataan-perkataan yang serti, tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan uf yang Allah maksudkan ini, fala taqullahuma uf. Uf ini ada dua makna. Kita pun sebut uf. Maksudnya yang pertama ni adalah satu perkataan yang merujuk kepada tabban wa qubhan. Ini kata-kata yang buruk.
Kata-kata kejian, nanti dululah, sekejap lagi lah. Mana membentak seperti itu, kata-kata yang tidak elok kepada ibu bapa. Ataupun kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil sebagai isim fi'il, bermakna utruk. Maknanya isim fi'il ni satu bab yang merujuk kepada apa yang kita nak katakan kat sini, seperti membawa makna fi'il amar, iaitu tak payahlah, atau apa-apa saja bentuk kata-kata yang menyakiti hati mereka. Maklumlah tuan-tuan, ibu ayah ni waktu mereka muda, mereka boleh menguruskan diri mereka sendiri, lepas pencen sekalipun. Tapi bila usia tu masuk ke 80-an, dah menggigil, nak bawa motosikal mungkin tak boleh, nak bawa kereta lagi dah tak boleh. Maka nak menguruskan diri pun kadang-kadang kita kena uruskan. Ada pula yang lebih banyak ujiannya, lebih hebat ujiannya. Ayah itu kena pakai pula bag urine, kena pakai pampers lebih lagi. Ada pula yang dah bedridden, tak boleh bangun. Allahu Akbar. Maka lagi hebatlah ujian, tuan-tuan ni. Kalau kita ni tak mampu nak menguruskan, maka berilah kepada adik-beradik kita yang uruskan itu apa-apa bentuk sokongan, sekurang-kurangnya kata-kata, doa, telefon, tanya sekala. Kalau boleh bagi bantuan keuangan pun bagus. Maka inilah dia di antara maksud ayat yang dikehendaki oleh Allah daripada surah Al-Isra', iaitu jangan kita berkata yang perkataan dia boleh menyakiti hati ibu ayah kita. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang ayah ibu you tak dengar, inilah satu lagi ujian. Nak cakap, nak kena menjerit kat telinga dia, la ilaha illallah, la haula wa quwwata illa billah. Banyaklah minta keampunan kepada Allah, tuan-tuan ya. Banyaklah ucapkan salawat, banyaklah ucapkan haukala, haulaka, la haula wa quwwata illa billah, ataupun hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Minta kepada Allah supaya kita ni tak jadi anak yang derhaka lah, tuan-tuan. Jadi dalam ayat ini, bila Allah SWT menyatakan bila mereka sampai kepada usia tua, kibar, makna kibar dan kabir, kabir visin. Kalau orang Arab Jordan panggil khitiar. Khitiar makna tua yang mendekati kepada umur nyanyuk. Dia tanya berapa kali soalan yang sama. Kau ni siapa nama? Kau anak siapa? Padahal anak dia sendiri, sebagai contohnya, ada seorang teman bercerita, bawa pun kau datang, cucu dia pun lagi lah dia tak ingat, tuan-tuan. Anak kalau tak ingat, cucu lagi tak ingat. La ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW, mohonlah kepada Allah supaya janganlah kita ni sampai ke umur nyanyuk, nanti takut menyusahkan orang. Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa a'udzubika an urad ila ardhalil umur. Allah, aku mohon perlindungan antaranya dari dibawa kepada umur nyanyuk, dihanyutkan ke umur seperti itu, sehingga menyebabkan orang keliling kita rasa tertekan, stres dan sebagainya. Kadang-kadang isteri sendiri pun dah rasa tak boleh uruskan suami. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, insyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Sabarlah, tuan-tuan. Jadi pesan dalam hadis ini mengatakan jangan mengatakan kata-kata yang boleh menyakiti hati mereka. Kerana itu Allah gambarkan, wa qul lahum qawlan karima, katakan untuk mereka ni perkataan-perkataan yang baik-baik. Ya, kata para ulama, bila Allah sebut kat sini, ay qawlan layyinan wa sahlan, wa naha an kulli ma ghalaz min al-kalam wa qabuh. Bahawa kita disuruh untuk berkata perkataan-perkataan yang mudah, yang lembut, yang lunak, yang menyenangkan, menggembirakan, dan menjauhi apa-apa saja perkataan yang kasar, yang menyakiti hati mereka. Qala Abu Haddaj at-Tujibi li Sa'id bin Musayyab, kullu ma zakarahu Allah Ta'ala fil Quran min birril walidain faqad araftuhu illa qawlan karima. Faqala Ibn Musayyib qawl al-'abd al-muznib li Sayyid al-Faz. Satu hari seorang anak murid kepada Ibn Musayyab, seorang tabi'in terkemuka, anak murid ini bernama Abu Haddaj at-Tujibi, berkata kepada Sa'id bin Musayyib, Tuan Guru, saya faham segala perkataan yang Allah sebut dalam Quran. Kadang-kadang Allah nyatakan qawlan baligha, qawlan karima. Jadi apa maksud qawlan karima ni, wahai Tuan Guru? Dalam konteks perhubungan dengan ayah ibu ni, kenapa Allah sebut perkataan qawlan karima, perkataan yang mulia? Bagaimana gayanya itu? Kata Tuan Guru ni, Ibn Musayyib berkata kepada anak muridnya, Tujibi, hendaklah kau berkata kepada ibu bapamu gambaran yang dikehendaki tamsilan perumpamaannya, ya, iaitulah sebagaimana seorang hamba yang bersalah
kepada tuan yang memang bengis dan kasar. Itu bandingannya. Bayangkan seorang majikan yang sangat kasar dan bengis. Kita pula jadi pekerja ni buat salah pula, kesalahan pula. Macam mana? Macam mana agaknya? Boleh bayangkan suasana. Jadi itulah tamsilan untuk menunjukkan kepada penghormatan, kemuliaan yang patut diberikan kepada sang ayah, sang ibu. Kedudukan kita lah seperti hamba atau pekerja yang melakukan kesalahan. Dan bayangkan ayah ibu itu umpama majikan yang sangat bengis dan kasar. Tentulah kita ketakutan yang amat sangat, bukan? Maka itulah dia perumpamaan kedudukan kita dalam suasana, dalam situasi penghormatan kepada ayah ibu. Bukanlah nak cerita ibu itu kasar macam, bukan maksudnya. Kita berada pada situasi itu. Mana kita kena ikut. Kita memang buat salah. Kerana kita tak ada benda yang betul kita buat. Kerana kita anak. Jadikan ayah ibu itu gembira. Kan kita dah belajar hadis-hadis yang awal daripada kitab ni. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang setiap hari sebelum keluar pergi bekerja akan duduk depan rumah. Tunggu ibunya keluar. Kemudian ibu yang keluar kali bagi salam. Dan ucapkan banyak kata-kata penghargaan untuk ibu itu. Dengan katanya, wah ibu, ibulah ibu yang terbaik mendidik saya. Tak terbalas jasa ibu. Seolah macam itulah bahasa kita. Sehingga si ibu pula menjawab, anakku, kaulah anak terbaik yang pernah ibu besarkan. Ya Allah, kalaulah begitu gayanya, yang betul lah Abu Hurairah ni seorang yang terbaik pada pandangan ibunya. Kalau ibu sendiri kata anak itu baik, sah-sahlah anak itu baik. Tuan-tuan? Ya, penazilah ya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tak boleh nak buat, semalam saya beritahu kat TV3, kita tak boleh nak buat, jumpa ibu kita, jumpa ayah kita setiap hari duduk depan muka pintu, tunggu dia keluar, bagi ucapan yang menyeronokkan, memang kita tak mampu duduk belajar jauh. Tolonglah kirim salam, tolonglah bercakap dengan mereka through phone, telefon setiap hari, setiap pagi. Kerana tak ada suara yang lebih menyeronokkan ibu, ayah bandingkan suara anaknya sendiri yang dibesarkan. Kita ni baby mereka tahu. Jangan fikir baby ni budak kecil je. Dah besar tu bangka seperti ni pun masih lagi baby mereka tahu. Nak tahu kasih sayang ibu kita kepada kita, maka lihatlah kasih sayang kita kepada anak-anak kita duduk kat asrama. Telefon je, kelang kabut kita mengangkatnya. Orang ni mesti anak telefon. Apa hal? Apa tak cukup? Baik, besok ayah pergi hantar. Walaupun musim Covid ni tak boleh jumpa pun. Tengok je pagar asrama tu. Nampak anak kita kat pagar tu. Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Begitulah kasih sayang ayah kita kepada kita. Jangan lupa tahu. Sang ibu dengar je anak telefon, kelang kabut. Allahu Akbar. Kelang kabut dia. Apa saja cuba masak penuhi. Walaupun hari ni tak boleh hantar makanan basah lagi kat asrama. Atas sebab-sebab keselamatan, faktor-faktor kebaikan. Kena ikutlah undang-undang ditetapkan. Tapi punya seronok ibu tak pernah rasa penat untuk memenuhi keperluan anaknya. Walaupun sukar kadang-kadang. Apatah lagi, ibu ayah kita yang sudah tua. Lagilah dia mengharapkan kita. Kadang-kadang dia tinggal seorang diri pula, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lagilah besar ujian ya. Duduk seorang telah pergi. Yelah, tak tahu mana satu pergi dulu kan. Satu pesan saya untuk tuan-tuan, kita ni belajarlah dalam kata-kata yang dikemukakan oleh para pengkaji tentang kepentingan belajar bahasa Rupanya kita akan selamat daripada penyakit-penyakit yang bersifat lupa, penyakit nyanyuk dan sebagainya dengan belajar dua bahasa, tuan-tuan. Belajarlah dua bahasa ni. Siapa yang belajar dua bahasa ni, dia akan selamat daripada penyakit nyanyuk, Alzheimer, selamat daripada penyakit nyanyuk. Yang pertama sekali, belajarlah bahasa Arab, tuan-tuan. Belajar bahasa Arab. Kerana begitu kompleks bahasa Arab itu, kita kalau seorang Melayu kan, pergi. Saya pergi, saya telah pergi, saya akan pergi, dia pergi, kamu pergi, awak pergi, semua pergi. Tapi kalau bahasa Arab, fi'il, madhi, iaitu past tense lain daripada present tense. Present tense lain. Zahaba, yazhabu. Zahabat, tazhabu. Contohnya kami pergi, nazhabu, kami akan pergi, sanazhabu, kami akan pergi lagi 2 minggu, saufa nazhabu. Kita tengok bahasa Arab. Jadi orang belajar bahasa Arab dalam kajian dibuat oleh ahli berkaitan dengan neurologis. Antara bahasa yang paling penting untuk pelajari mengelakkan penyakit Alzheimer ni, tuan-tuan, penyakit lupa ini, belajarlah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. InsyaAllah kami di Tenaga Biru akan melancarkan program belajar bahasa Arab tak lama lagi. Tuan-tuan joinlah, ikutlah. Ambillah peluang untuk belajar ni. Kalau tak belajar dengan kaedah ni, kemungkinan besar kita tak akan belajar sampai bila-bila. Nak tak menguasai bahasa Arab dalam masa yang singkat? Faham ibadah, faham salat,
Ada orang belajar bahasa Arab, tanya kepada dia, nak belajar bahasa Arab kenapa? Nak cakap Arab. Niat tu kena betul, kena tuan-tuan. Jadi kalau niat kita belajar bahasa Arab ni untuk faham kalam Tuhan, kalamullah. Jadikan niat kita belajar bahasa Arab ni untuk memahami ibadah. Nanti kalau dapat cakap, itu satu bonus. Kerana kalau tuan-tuan pergi ke negara yang maju, negara Arab maju macam Dubai, Mesir sekalipun, tuan-tuan takkan melihat orang Arab cakap Arab dengan tuan. Dia akan cakap orang putih. Kerana orang putih punya bahasa dah jadi bahasa perdagangan. Kita belajar bahasa Arab, betulkan niat kita untuk faham ibadah kita, untuk faham Quran kita. Kalau ada kesempatan nanti, mudah-mudahan Allah beri pada kita boleh cakap bahasa Arab. Kami belajar bahasa Arab pun berpuluh tahun. Pergi ke negara Arab, baru boleh cakap Arab. Kalau kat negara kita jumpa dengan kawan, memang tak boleh cakap Arab, tuan. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan dapat bersama kami untuk belajar program bahasa Arab ni. Jadi yang kedua, belajar bahasa Mandarin. Kajian menunjukkan bahawa ada dua bahasa kalau belajar, mereka akan selamat dari penyakit lupa, Alzheimer ni tadi. Yang pertama apa dia? Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Nanti kalau bahasa Arab, belajar bahasa Mandarin pula. Kabarnya kalau di sekolah-sekolah jenis kebahasaan Cina, sekolah menengah kebahasaan Cina sebagainya, dalam bank-bank yang melibatkan pengurusan di kalangan high management yang orang-orang Cina, Mandarin, orang-orang Tionghoa ni, mereka bercakap Cina. Kalau kita tak menguasai bahasa Cina, kita akan ketinggalan lah. Itu bangganya orang Cina untuk cakap bahasa mereka. Mereka boleh cakap bahasa Melayu, mereka cakap English, tapi mereka sengaja guna bahasa Mandarin dalam perhubungan sama mereka. Jadi kalau kita ada peluang, utamakanlah bahasa Arab, lepas tu belajar bahasa Mandarin, tuan-tuan ni boleh kasihan. Ya, baik. Teringat saya mengajar bahasa Arab kan dekat UAE dulu anak murid lah tu. Baik. Dalam hadis ini yang berkaitan dengan Quran, dibawakan Al-Quran sebagai hujah bahawa kata para ulama macam Muhammad Ilyas Al-Bara Bangkawi ni, bila Sa'id bin Sayyab ditanya oleh anak muridnya iaitu Abu Haddaj At-Tujibi, apakah maksud kaulan karimah ni tadi? Telah jelaskan. Maksud kaulan karimah ni adalah kata-kata penuh pengharapan oleh hamba pekerja yang buat silap, dan bosnya pula memang terkenal dengan kebengisannya, ketegasannya, sifat pemarahnya. Jadi macam tu situasi kita sebagai seorang anak kepada ibu ayah kita. Dengar je cakap, anggaplah diri kita ni bersalah. Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan. Kemudian ini menunjukkan kepada qaulun yadullu ala karamatil mukhatab. Kaulan karimah ni menunjuk kepada kemuliaan orang yang kita sedang bercakap dengannya, ketinggian darjatnya. Mungkin nak bayangkan kita bercakap dengan sultan, tak semua orang ada pengalaman itu. Tapi kalau melakukan kesilapan dalam kerja, ramai kita ada pengalaman itu. Maka inilah yang dikemukakan oleh para ulama Islam bagi menunjukkan kepada ketinggian maqam darjat sang ibu, sang ayah. Baik. Jadi tuan-tuan boleh kasihan, kita sebagai anak gunakan perkataan-perkataan yang tidak menyakiti hati mereka. Gunakan perkataan-perkataan yang akan mereka gembira. Subhanallah, insyaAllah, tabaraka wa ta'ala. Katakan bahawa Harun Ar-Rashid, ibu kepada Harun Ar-Rashid ini merupakan seorang amah. Amah maknanya hamba ya. Apanya berkahwin dengan seorang hamba, maka dapatlah Harun Ar-Rashid, hamba pada zaman dahulu. Maka wanita ni namanya Khaizrana. Khaizrana ni Khaizaran. Khaizaran maknanya buluh, tuan-tuan. Pokok buluh Khaizaran dipanggil. Rupa namanya Khaizrana. Ia nama ajam lah. Dia merupakan hamba daripada, bukan orang Arab. Maka dapat anak namakan Harun Rashid itu. Maka Harun ni nak menguji anaknya. Sajalah cerita dalam bab ni ya. Bil munasabah, kebetulan kita cerita bab ni. Maka Harun Rashid bertanya kepada salah seorang anaknya, tengok ya bagaimana ayah bercakap dengan menteri ayah. Menteri kanannya itu ada di situ. Maka Harun Rashid bertanya kepada menteri kanannya, apa benda ni? Dia nampak buluh datang banyak-banyak ke istana untuk dijadikan sebagai panah lah. Buluh dikumpulkan untuk dijadikan panah pada zaman itu, lembing dan sebagainya. Maka jawapan menteri kanan itu bagi menunjukkan kepada kemuliaan, dia tak kata Khaizaran. Kalau kata Khaizaran ni tadi jadi buluh lah. Buluh mak Harun Rashid namun demikian. Maka wazir atau menteri yang mulia ni telah mengatakan kepada Harun Rashid,
Ketika ditanya apakah ini, jawapannya ini adalah kayu yang digunakan untuk membuat panah untuk kegunaan tentera, wahai tuanku. Tengok tuan, maka hebatnya menteri ini ketika menyebut perkataan-perkataan seperti itu bagi memahami ketinggian bahasa, keperluan untuk kita bercakap dengan bahasa-bahasa yang lunak, bahasa yang tepat, yang kadang-kadang mungkin mengundang persepsi yang salah ataupun menyebabkan terasa hati dan sebagainya. Yang indah itu bahasa, kata orang Melayu. Baik, dalam ayat ini juga kata para ulama, wala hujjata fi du'a'il khalil ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wa fi al-abi innahu kana min ad-dallin. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan buat baik, bercakap yang baik-baik kepada ibu ayah. Walau bagaimanapun anda ibu ayah itu merupakan orang yang tidak beriman, orang yang kafir, anaknya masuk Islam, ayah ibu masih lagi dalam keadaan kafir, musyrik, maka tidak bolehlah mendoakan untuk ayah ibu itu mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang atas tadi cerita tentang keutamaan bercakap yang baik, doakan untuk mereka, bukan? Walau bagaimanapun ada pengecualian, takhsis ataupun taqyid, ada konteks yang tidak dibenarkan untuk mendoakan ayah ibu yang kafir itu. Cuma berbuat baik kepada mereka masih lagi diwajibkan. Walaupun tidak boleh mendoakan untuk mereka mendapat keampunan kerana kekafiran itu, tetapi berbuat baik kepada mereka masih lagi dituntut. Ini maksud yang dikehendaki oleh hadis, seperti penjelasan oleh Syekh Muhammad Ilyas Al-Barabankawi. Tuan jangan lupa tuan, kami sedang mengadakan satu kempen, satu rumah satu birkah. Ini birkah iaitu Habatus Sauda yang telah pun diproses untuk kemudahan kegunaan tuan-tuan dalam bentuk seperti ini. Saya tunjuk kepada tuan-tuan ni. Habatus Sauda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah stok yang baru, alhamdulillah, dapatkan daripada Zahzan Travel. Bagi tuan-tuan yang minat untuk jadi agent, marilah join sebagai ahli on pay kami. Tuan-tuan promotekan Habatus Sauda mengikut kategori, tuan-tuan akan dapat hadiah. Dapat hadiah dari Zahzan Travel. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan peluang untuk menjadi dropship kami, menjadi affiliate kami dengan mempromosikan birkah ni kepada para pengguna yang lain. Tuan-tuan kena key in data tuan-tuan lah. Begitu juga untuk tuan-tuan ni ada korma Mekjol, stok baru tuan ni. Ni kita buka sesama. Korma Mekjol ni sangat enak. Makan sebiji nak 2 biji. Ni buka ni. Buka. Tengok dalamnya macam mana. Ni nampak. Ada tutup lagi satu. Tengok, Masya Allah, teksturnya. Mari tengok lagi. Tengok, Masya Allah. Cuba buka sikit tuan-tuan, tengok dalamnya macam mana. Inilah dia, korma Mekjol, daripada Jordan, Palestin. Majdol ataupun Mekjol, dua dipanggil, dua kiraat. Majdol betul, Mekjol betul. Dapatkan daripada Zahzan Travel. Ada tuan-tuan minat untuk guna dan juga jadi dropshipper, jadi apa dipanggil style on pay ni, tuan-tuan akan dapat hadiah setiap kali tuan-tuan mempromosikan kepada grup tuan-tuan, kawan-kawan sekolah yang beli, tuan-tuan dapat hadiah dari kami. Jom, jangan bertangguh lagi. Inilah korma Mekjol Majdol dari Palestin. Tuan-tuan, inilah dia. Dan juga kami pun ada korma, korma Ajwa. Korma Ajwa dah tak banyak dah. Korma Ajwa dari Madinah. Ni saya buka. Ni korma Ajwa dari Madinah. Saiznya kecil. Ni korma disabdakan Nabi Islam, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurru sumun lasirun. Siapa yang terima kasih Azina, makan 7 biji korma Mekjol macam ni, korma Ajwa setiap pagi, maka selamat pada sihir dan juga racun. Korma Ajwa dapatkan, alhamdulillah, dalam bekas seperti ni, senang untuk kita simpan dalam freezer ke, atas meja ke, dalam kereta ke, kat pejabat ke. Kalau terlambat pagi-pagi boleh breakfast, mungkin tak sempat nak breakfast, boleh jadikan ni sebagai satu santapan kita. Jangan lupa dapatkan Mekjol di Zahzan Travel. Jangan lupa dapatkan Habatus Sauda daripada Zahzan Travel. Kami sediakan kempen sebelum Ramadan sekarang.
Tuan-tuan bukan saja berpeluang untuk beli pada harga yang offer, bahkan tuan-tuan akan dapat hadiah pada setiap kali tuan-tuan promosikan birkah ataupun korma kepada pengguna-pengguna yang lain. Daftarlah sebagai ahli dropshipper dan juga dalam sistem OnPay yang kami ada. Alhamdulillah. Terima kasih tuan atas penyertaan tuan-tuan. Dan begitu juga kitab ni boleh tuan-tuan dapatkan dari Zahazan Travel. Juga boleh klik kat situ, pergi pada website Zahazan Travel, Zahazan Travel and Tours, kemudian cari bahagian OnPay, affiliate dan sebagainya. Dapatkan kitab-kitab ini. Banyak lagi kitab lain. Tafsir Munir pun ada tak banyak dah yang kami promosikan. Tafsir Ibn Katsir pun ada. Buku-buku turas pun ada. Terima kasih tuan. Setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan 2 hadis ini menjadi makanan rohani buat kita yang punya ayah ibu. Jangan lupa untuk telefon mereka, menghubungi mereka, ziarah mereka, gembirakan mereka. Kita pun tak tahu berapa lama lagi kita akan bersama dengan mereka. Jadi setakat ini saja dulu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abang Zul Bahri. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Sama kita tangguhkan kuliah dengan baca suratul Tasbih Kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat al-mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Satu lagi tuan-tuan, jangan lupa InsyaAllah Yohana Mukhtar. Jangan lupa bagi yang belum jadi sahabat Ustaz Zahazan di Telegram, jemput masuk sebagai member sahabat Ustaz Zahazan di Telegram. Cari Telegram sahabat Ustaz Zahazan, join sama. InsyaAllah ada banyak manfaat di situ. Pertukaran maklumat, doa-doa yang saya bekalkan, apa-apa pengumuman yang saya nak buat. Join dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Sebab WhatsApp group kita dah penuh, tapi Telegram sahabat Ustaz Zahazan pun memadai, insyaAllah di samping Facebook ini. Terima kasih tuan. Sebelum beredar pada pagi ini, jangan lupa sembahyang sunat syuruk. Dah pun masuk waktunya. Mengerjakan sembahyang sunat syuruk ni umpama yang diberikan Nabi, seperti mengerjakan ibadah umrah atau mengerjakan ibadah haji dan hadis yang lain. Tambahan pula, suasana sekarang tidak mengizinkan kita pergi menunaikan ibadah umrah, haji pun tak tahu lagi. Marilah sama kita jangan abaikan peluang dapat pahala yang besar di sisi Allah hanyalah dengan 2 rakaat salat sunat syuruk. Saja aku sembahyang sunat syuruk 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama bacalah Al-Fatihah diikuti dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua bacalah Al-Fatihah diikuti dengan Al-Ikhlas. Terima kasih semua. Yohana Mukhtar, Anis, Aisyah, Cikgu Rohaya. Terima kasih Cikgu Rohaya. Marina Rina, Rosani, Hasbullah, Mak Nasir, Rosalina, Awang, Saudah, terima kasih. Khalidah Kerdu, terima kasih semua. Anissa Osman, barakallahu fikum. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ni, Mas Najwa, terima kasih. Lama tak jumpa semua. Abu Auni, barakallahu fikum. Bunga berguguran, terima kasih semua. Tak dapat sebut nama semua. Suhani, Sofi Emil, terima kasih Cikgu Suzana Osman, terima kasih Puan, terima kasih Ramlah, Cikgu Sin, Ciabeng, Saudah, terima kasih semua, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Atini Isa, terima kasih. Khairul Nisa Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.